Ini cerita tentang apa? Tentang kasihkan dunia, kasihkan harta, ataupun penyakit bakhil, penyakit kikir. Dulu firman Allah Subhanahu wa taala, sebelum tu Allah taala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Allah taala berfirman dalam Quran, dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya Allah, ia bakhil tadi tu, kebaikan bagi mereka itu. Jadi Allah Ta'ala bagi amaran, Allah Ta'ala memberi amaran kepada kita, pada mana-mana orang yang Allah Ta'ala rezekikan harta yang bersifat bakhil. Jadi orang-orang yang bersifat bakhil ni Allah Ta'ala memberi peringatan, jangan kamu menyangka sekali-kali bahawasanya perbuatan kamu menahan harta kamu daripada dibelanjakan kepada jalan-jalan Allah tu adalah suatu kebaikan bagi diri kamu. Jangan kamu menyangka, wahai orang-orang yang bersifat bakhil, wahai orang yang bakhil, jangan kamu menyangka dengan kamu menahan harta tadi, bersifat bakhil, bersifat kedekut tu adalah satu keuntungan bagi diri kamu. Sebab orang yang bakhil ni, bila kita ni bersifat bakhil, kita berasa untung kalau kita tak bagi. Nafsu kita memandang, nafsu kita memahami kalau kita tak bersedekah contohnya, ataupun tidak menunaikan kewajipan berzakat contohnya, ataupun tidak mengeluarkan harta benda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna yang wajib, contohnya memberi nafkah ataupun mengeluarkan zakat, jangan kamu menyangka dengan kamu menahan harta kamu tu adalah suatu keuntungan bagi kamu. Dipikir kalau bagi rugi, kalau tak bagi ini lagi untung bagi dia. Allah kata jangan kamu menyangka begitu. Jangan kamu menyangka bahawasanya apabila kamu menahan harta benda kamu daripada dibelanjakan kepada jalan-jalan Allah, daripada perkara-perkara yang wajib, itu merupakan satu keuntungan tak? Bahkan kata Allah Ta'ala, makna sifat bakhil tadi itu menahan harta daripada dibelanjakan kepada perkara-perkara yang wajib, khususnya adalah kejahatan bagi mereka itu. Itu suatu sifat yang sifat buruk, sifat yang tidak baik, sifat yang mencelakakan kepada mana-mana orang yang bersifat bakhil. Ini ilmu, maknanya kita kena tahu. Jadi antara perkara yang kita mesti kena tahu, seandainya kita mengikutkan perasaan bakhil tadi dengan menahan harta, sebenarnya itu adalah kejahatan bagi diri kita, bukan suatu keuntungan, bukan suatu kebaikan. Faham Orang-orang yang pemurah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni lawan bagi orang bakhil. Jadi orang bakhil lawannya pemurah. Sifat bakhil itu sifat mazmumah, pemurah pula sifat mahmudah. Bakhil itu sifat yang dibenci oleh Allah, adapun sifat pemurah itu sifat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pemurah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pemurah ni hampir ia daripada Allah Ta'ala. Dia hampir didekat dengan Allah. Orang yang bersifat pemurah ni didekat dengan kasih sayang Allah, didekat dengan rahmat Allah, didekat dengan keredaan Allah. Itu maksud dekat, hampir tu. Bukan hampir berjarak, bukan hampir jarak. Mustahil Allah Ta'ala tu berjarak, berpihak. Maksudnya hampir-hampir dengan Allah di sini adalah hampir dengan rahmat Allah. Orang yang pemurah ni selalu dapat rahmat Allah. Orang yang pemurah ni selalu dapat redha Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat keampunan daripada Allah, dapat kebajikan daripada Allah. Itu orang pemurah. Pemurah ni apa? Pemurah ni orang yang dia suka memberi lebih daripada qadar yang wajib. Itu pemurah. Contoh, nafkah untuk isteri dia setiap hari RM50, dia bagi isteri dia RM60, RM70, mana lebih daripada qadar yang wajib. Itu namanya pemurah. Dia orang pemurah lah tu.
Kalau harga barang tu RM10 dia bayar RM11. Tak apalah, lebih tu ambil lah contohnya. Itu pemurah lah tu. Pemurah-pemurah ni beri lebih daripada qadar yang diwajibkan. Itu sifat pemurah. Jadi orang yang pemurah ni orang yang dekat dengan rahmat Allah. Allah kasih, Allah redha sangat orang yang bersifat pemurah ni. Lagi pula bukan sekadar mereka itu hampir dengan Allah, dikasihi oleh Allah, mendapat rahmat redha Allah. Bahkan orang yang pemurah ni kata Nabi SAW, lagi hampir ia daripada manusia. Manusia pun dekat dengan dia. Manusia pun kasih dengan dia. Manusia pun seronok dengan dia. Manusia pun redha dengan dia. Nak bandingkan dengan si bakhil tadi. Orang yang bakhil ni dibenci oleh Allah. Bukan Allah saja yang benci, manusia pun manusia pun benci. Dalam kampung tu dia orang paling kaya sekali, tapi dia tak pedulikan jiran-jiran dia. Dia merasakan harta kekayaan yang Allah bagi pada dia tu untuk dimiliki oleh diri dia sendiri. Ingat, apabila kita diberi keluasan harta lebih daripada orang lain, sebenarnya ada tugasan-tugasan dan tanggungjawab yang tertentu yang Allah pikulkan ke atas diri kita terhadap agama, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan apabila Allah Taala menggunakan keluasan harta bagi diri kita, itu untuk kita meratah semuanya. Ada hak orang lain di situ. Orang-orang yang diberi keluasan harta ni sebenarnya Allah Ta'ala nak menjadikan mereka orang yang mulia. Mereka turut mendapat kemuliaan di sisi Allah asbab harta benda tadi yang dimiliki. Kerana seseorang itu boleh mendapat kemuliaan di sisi Allah ada kalanya dengan sebab amal yang dilakukan oleh tubuh badan dia. Puasa, buat amalan yang wajib, solat fardu, solat sunat, puasa fardu, puasa sunat, haji, umrah, ziarah dan sebagainya. Ini yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah dengan sebab amal yang dilakukan oleh anggota. Yang ni semua mampu, semua berpeluang ni nak menjadi orang yang mulia di sisi Allah dengan sebab amalan badan, tubuh badan. Ini semua orang boleh buat. Yang kaya, yang tak kaya, yang sederhana, orang sempurna, orang cacat, semua boleh buat. Nak mendapat kemuliaan di sisi Allah dengan melakukan ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan. Adapun kemuliaan di sisi Allah asbab harta ni hanya orang-orang tertentu. Sebab tak semua di atas dunia ni Allah Taala mentakdirkan mereka itu memiliki keluasan harta benda, betul? Sebenarnya Allah Taala nak membuka peluang ni. Allah nak buka peluang supaya dia berpeluang mendapat kelebihan lebih daripada orang lain. Dahlah ibadatnya banyak, dahlah solatnya banyak, baca Qurannya banyak, wirid zikirnya banyak, hatinya bersih. Kemudian harta benda dia pula dibelanjakan kepada jalan-jalan Allah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, tolong orang yang susah. Maknanya dia mendapat dua kemuliaan di sisi Allah. Yang pertama, dia mulia sebab amal ibadat yang dibuat oleh anggota. Yang kedua, dia mulia di sisi Allah sebab harta benda dia. Maka orang yang Allah bagi keluasan harta ni, rebutlah peluang ni. Ambillah peluang ni. Kerana kamu nak dimuliakan oleh Allah asbab harta yang diberi oleh Allah kepada kamu. Orang lain tak dapat. Orang lain makin miskin, orang lain tak boleh. Maknanya tidak memiliki keluasan harta macam kita. Sebenarnya Allah nak memberi kemuliaan yang lebih daripada orang lain. Tapi kalau seandainya dia tidak ada ilmu, dia tidak memahami perkara ini, bahkan tidak meyakini perkara ini, mereka mengambil sikap bakhil tadi. Mereka mengatakan, aku kalau menahan harta daripada bersedekah, ini lebih menguntungkan. Inilah yang bagusnya. Tak, Allah Ta'ala kata tak. Itu sebenarnya kejahatan bagi diri kamu. Kamu menahan harta benda kamu daripada menolong orang, membantu orang, itu sebenarnya kejahatan, bukan keuntungan bagi diri kamu. Baik, ada pun orang yang bersifat pemurah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dikasihi oleh Allah, dia diredai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberi balasan yang baik, yang banyak berlipat kali ganda oleh Allah. Kemudian apa lagi? Dikasihi pula oleh makhluk, oleh manusia. Manusia pun kasih kepada dia, manusia pun suka dengan dia, manusia pun tak sakit hati dengan dia meskipun dia orang kaya. Orang miskin bila tengok dia, orang miskin jadi seronok dengan dia, jadi redha sangat dia, didoa-doakan lagi. Adapun si bakir tadi disumpah-sumpah, silap-silap disumpah oleh orang bakir dahlah kaya, sombong pula tu, bakhil pula tu, kan menimbulkan sakit hati
di sisi orang fakir miskin, lepas tu tayang harta sini, tayang harta sana, tunjuk sini, lepas tu menolongnya tidak. Bukankah tu menyakitkan hati? Orang lain nampak tak? Jadi Allah pun benci orang yang bakhil, manusia pun benci, manusia pun tak suka dia. Tapi orang pemurah tadi, manusia seronok dengan dia. Yang orang fakir miskin mendoa-doakan dia, Allah panjangkanlah umur, tambahkanlah berkat rezeki dia, Allah, sebab dia orang baik. Kami ni dalam susah-susah pun dia tolong, kami tak minta pun diberi pertolongan. Payah nak cari. Orang pemurah yang mencari orang susah ni payah nak jumpa. Ada pun orang pemurah yang nak disembah-sembah oleh manusia ni ramai. Faham tak dia? Ada jenis orang dia kaya, dia suka orang datang kat dia. Jadi di situ satu sifat yang tak baik sebenarnya. Kenapa? Bila orang ramai datang kepada dia, dia merasakan dia ada satu kehebatan. Tu jadi takabur dalam diri. Tengok, aku ni semua orang datang cari. Semua orang datang cari aku. Semua orang datang jumpa. Memang dia pemurah. Tapi kata ada sebut dalam kitab sana, orang pemurah ni ada dua. Satunya dia memang pemurah kerana Allah, dan satu lagi dia menjadi pemurah kerana ada kepentingan dunia. Ada kepentingan dunia yang dia mahu. Di antaranya tadi kebanggaan. Kerana bila ramai orang datang berjumpa dengan dia, itu satu kebanggaan bagi diri dia. Itu satu kepuasan bagi diri dia. Maknanya kalau dia menghabiskan hartanya, bersedekah hartanya tadi dengan tidak mendapat apa-apa bahagian dunia, dia berasa macam tak puas lagi, tak sampai matlamat dia. Tapi bila ramai orang datang berkunjung, berjumpa dia, merayu-rayu pada dia, dia bagi, tapi dia suka macam tu. Nampak tak tu? Na'udzubillah. Sebenarnya dia tak baik. Sebenarnya dia pemurah bukan kerana Allah. Dia pemurah kerana nakkan puji-pujian, penghargaan, dikenal orang dan sebagainya. Nakkan pangkat, nakkan hubbul jah, kasihkan kemegahan. Dia jadi megah. Bila orang tahu, contohnya saya ni, ramai orang fakir miskin, orang susah datang jumpa saya. Tiap mana yang jumpa tu semua saya bagi. Maka berita ni didengar oleh orang lain. Jadi saya rasa itu satu kebanggaan bagi diri saya, satu kemegahan. Nampak tak? Jadilah orang pemurah yang suka mencari, bukan suka dicari. Suka cari mana orang fakir miskin, mana orang nak bantu ni. Kalau bukan dia, perwakilan daripada diri dia. Kau tolong cari orang-orang susah, aku tak ada masa lah. Kau tolong carikan kat Korea sana, siapa yang perlu. Pokok ada ramai-ramai yang anak ni perlukan belanja, perbelanjaan pelajaran contohnya tak mampu, bagi tahu. Ada juga yang jenis macam tu nak bandingkan dengan satu tadi tu, ini lebih ramai lagi, yakni orang pemurah yang suka dicari, kerana di situ ada kemegahan bagi diri dia. Na'udzubillah. Sisi jugalah, memanglah pada zahirnya nampak baik dah. Orang fakir miskin tak sakit hati dengan dia sebab dia pemurah. Tapi di sisi Allah tu dia tetap dicela oleh Allah. Kenapa? Kerana dia menjadi orang pemurah tadi, nakkan sesuatu daripada dunia. Faham itulah pentingnya ilmu. Baru kita boleh bezakan. Kalau tak ada ilmu, kita kata baguslah macam tu. Aku bukan tak bagi orang, aku bagi. Siapa yang datang aku bagi, aku tolong. Tapi sebenarnya di sebalik tu hatinya ada menginginkan sesuatu. Na'udzubillah. Bukan nak redha Allah, tetapi nakkan redha makhluk. Dia bangga, menjadi satu kebanggaan, merasa satu kehebatan. Bila orang ramai datang menyembah dia, dia kata ini, aku ni hebat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati, penyakit hati itu banyak. Penyakit hati itu banyak. Kemudian apa lagi? Dan bila dah hampir dengan Allah, kemudian hampir pula di sisi makhluk manusia, lagi hampir ia daripada syurga. Orang yang pemurah tadi dekat dengan syurga. Maknanya mudah masuk syurga lah orang macam tu. Dia tak jauh dengan syurga, dia dekat, hampir. Sebab apa? Dia dikasihi oleh Allah, makhluk pun kasih kepada dia. Maka Allah beri syurga kepada dia sebagai balasan baik daripada Allah, dengan asbab sifat pemurah dia, murah hati.
Dari mana-mana orang yang memiliki keluasan harta, ambillah peluang tu. Ambillah peluang tu. Kerana apa yang ada di dalam tangan kita tu bukan semuanya hak milik kita. Faham maksud rezeki ni? Rezeki-rezeki ni yang kita dah ambil faedah. Itu rezeki. Kita ada RM100, berapa ringgit yang kita dah belanjakan untuk diri kita, ataupun yang kita dah belanjakan untuk menafkahi anak bini kita. Katalah RM70. Tu rezeki kita. Yang 30 tu belum. Yang 30 tu belum rezeki lagi, masih di tangan lagi tu. Barangkali 30 ni pomen punya, mamak punya. Makna kata ulama, rezeki-rezeki ni yang kita dah ambil faedah daripada ni, yang kita dah belanjakan untuk diri kita. Kalau pakaian, kalau baju kita beli yang kita dah guna, dah pakai, itu rezeki kita. Tapi kalau beli simpan lagi dalam almari, dalam plastik lagi tak guna, tu belum tentu rezeki kita. Silap-silap rezeki siapa? Kita beli baju mahal-mahal, letak dalam almari. Sayang nak pakai. Belum rezeki kita lagi tu. Yang rezeki kita yang kita dah pakai, yang kita dah sarung. Macam ni kita dah sarung ni, nama rezeki kita. Yang dalam almari tu boleh jadi bukan kita punya. Boleh jadi bakal suami baru isteri kita punya. Boleh jadi bakal suami baru isteri kita. Kita lepas beli baju banyak-banyak, kita pun mati, tak sempat pakai lagi. Habis edah bini kita kahwin satu lagi. Kita mana boleh tahan dia, kita dah mati. Walaupun waktu hidup dia dah berjanji nak sehidup semati. Itu dengar boleh, percaya jangan. Dengar tak apalah, tapi percaya jangan. Manusia kan. Barangkali itu baju kita tolong belikan untuk suami baru isteri kita. Masya Allah, baiknya hati. Pemurah betul suami jadi. Okey. Orang yang pemurah ni Allah redha dia, Allah kasih dia, Allah sayang dia. Dia bersifat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berakhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka tolong orang tanpa orang datang meminta-minta kepada dia. Jangan kita hinakan orang fakir miskin tadi dengan kita suka dia datang menyembah-nyembah. Jangan. Mana kita nak dahulukan pada anak ke keluarga sendiri atau mana yang kita nak, mana afdal kita nak dulukan? Nak tolong ahli keluarga kita, adik-beradik kita, ataupun orang lain? Afdal adik-beradik dulu. Boleh jadi kita sebagai adik, tapi abang-abang kita banyak yang susah, kakak-kakak kita ada yang susah. Anak-anak dia ramai yang payah nak belajar sebab tak ada cukup belanja contoh. Ini lebih besar pahalanya kita tolong daripada tolong orang lain. Kecuali dah tolong yang ni, ada lagi lebih harta kita, boleh cari orang lain. Tolong kaum kerabat kita itu terlebih utama, terlebih afdal lah, lebih banyak pahala lagi. Tu yang perlu diutamakan. kita rasanya kalau kita tolong dan kita malas, enggak bergantung je ni. Macam mana? Kalau kita selalu tolong, Ha? lama-lama dia jadi macam malas. Tunggu. Tak apa, pahala tetap kita dapat. Kita tolong nak apa? Kita tolong sebab nak pahala. Kita suka tak pahala kita tu tertahan ataupun banyak tu je? Allah takkan mensia-siakan pahala selagi kita ikhlas memberi. Maknanya dia tak bekerja itu salah dia. Kita bagi, tetap kita mendapat kebajikan yang sempurna. Kita tolong, kita tetap dapat kebajikan yang sempurna. Sebab nak Allah redha. Allah nak redha kita bukan syarat siapa orang yang kita bagi tu. Tengok niat kita bagi tu. Sebab nak apa? Kalau nak redha, kita tolong dia, memudahkan urusan dia. Pahala tetap sempurna. Kita dapat. Sebab tu niat dalam bersedekah tu tadi penting. Baik. Meskipun kita bagi orang fakir miskin, contohnya kita bagi sedekah tolong orang bukan Islam,
Di keliling-keliling kita contoh ada jiran yang bukan Islam, dia miskin. Kita tolong dia, dapat pahala sempurna. Meskipun dia tak beriman dengan Allah. Kerana itu syiar Islam. Nabi banyak tolong orang yang bukan daripada akhlak tu orang bukan Islam terbuka hati betapa indahnya lah orang akhlak orang Islam. Dia tak mementingkan diri sendiri. Dia mengambil berat kepada agama lain. Meskipun aku agama lain tapi dia punya perhatian tu macam aku orang Islam juga. Nampak tak? Mudah-mudahan itu menjadi asbab membuka hati mereka tentang betapa hebatnya Islam. Macam tu kita buat kebaikan. Jangan bezakan agama. Jangan bezakan agama. Itu akhlak Nabi SAW. Nabi tak peduli siapa orang pakai miskin tolong. Yang kadang kita tengok kan ada kat viral kat TikTok ke Facebook. Baguslah macam tu. Itu sebenarnya sindiran. Makna sindiran kepada orang-orang yang sepatutnya bertanggungjawab buat benda macam tu. Tetapi benda tu dibuat oleh orang-orang perseorangan. Sepatutnya orang yang tertentu menjalankan tugas macam tu. Tapi ada orang-orang individu perseorangan yang mengambil tugas macam tu. Sebenarnya itu satu sindiran. Patutnya kamu faham. Kamu yang terlebih dahulu mencari sebab kamu diberi kekuasaan. Wajib kita sangka baik. Bila kita tengok orang viralkan, dia bersedekah, tolong, wajib bersangka baik. Niat dia nak menunjuk, nak sombong, itu dia dengan Allah. Kita tak tahu. Kita ni wajib bersangka baik. Dan tak salah seandainya dia nak menunjukkan sikap pemurah macam tu dengan niat nak memberi pengajaran supaya ramai lagi orang yang kaya raya mencontohi akhlak macam tu. Itu satu kebajikan pula bagi diri dia. Dahlah dia tu pemurah. Kemudian yang kedua, dia jadi contoh yang membuka hati-hati orang-orang kaya yang lain nak membuat macam tu juga. Itu pahala lain pula bagi diri dia. Nampak tak? Adapun kalau dia nak menunjuk kerana nak dipuji, itu urusan dia dengan Allah, itu dosa dia dengan Allah. Itu kita tak tahu. Itu kita tak tahu. Niat dalam hati seseorang tu kita tak tahu. Wajib kita bersangka baik. Dalam Islam ni, kalau kita menunjukkan contoh yang baik, amalan yang baik dengan niat supaya ditiru oleh orang lain, itu suatu kebaikan. Yang salahnya menunjuk-nunjuk agar dipuji. Itu salah. Itu salah. Kalau menunjuk-nunjuk supaya nak orang puji, nak orang sanjung, itu salah. Tapi kalau menunjukkan supaya orang lain contoh, membuka minda orang lain, itu amalan mulia. Amalan mulia. Jadi tolonglah siapa-siapa pun, tolong orang bukan Islam pun tolonglah. Kalau ada jiran-jiran kita tu yang bukan Islam, sesekali bagi dia makanan ke, bagi dia sagu hati ke, dengan niat kita, mudah-mudahan ya Allah kau bukalah pintu-pintu hati mereka ni, berilah hidayah kepada agama Islam. Sebab banyak orang-orang kafir dulu yang tak beriman masuk Islam dengan sebab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab pedang, bukan dengan sebab perang. Banyak yang memeluk Islam sebab cair dengan akhlak Rasul SAW yang sangat-sangat lemah lembut dengan orang lain. Kita pun macam tu. Kena cubalah, usahalah. Usaha. Jangan. Sebab syaitan ni kata jangan. Nafsu kata jangan, dia tu kafir. Syaitan kata jangan, dia tu bukan Islam. Kenapa kau bagi tolong orang Islam? Yang tu biarlah dia mati kebuluran, dia orang kafir. Dia hamba Allah juga. Siapa tahu nanti akhir usia dia masuk Islam. Betul? Mana kita tahu? Berapa ramai orang kafir akhirnya masuk Islam? Berapa ramai pula orang Islam yang akhirnya murtad? Na'udzubillah min zalik. Buat tu kerana Allah. Buat niat sebab nak menyebarkan syiar Islam. Buat tu kerana niat nak menyebarkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka ni nampak Islam ni. Mereka supaya mereka tidak dimomok-momokkan lagi, terpengaruh dengan cerita-cerita rekaan-rekaan yang nak memburukkan agama Islam. Biar dia tengok sendiri, oh ini sebenarnya akhlak orang Islam. Oh rupanya yang aku sangkakan sebelum ni, selama ni salah rupanya. Orang Islam ni rupanya orang yang baik hati. Macam tu. Kemudian dan jauh daripada api neraka. Orang yang pemurah tadi dekat dengan syurga, jauh daripada api neraka. Dan orang yang kikir, orang yang bakhil, kata Nabi SAW, jauh ia daripada Allah Ta'ala. Jauh daripada Allah. Makna dia tak mendapat rahmat Allah, dia tak mendapat redha Allah, dia tak mendapat kasih sayang Allah. Dah tu, kalau Allah tak sayang, tak redha, kenapa pula dia memiliki harta benda bukan main banyak, tak habis nak makan tu?
Allah Ta'ala tak sayang dia, kenapa dia harta dia bukan main banyak lagi, apa nak dapat aja. Itulah yang dinamakan istidraj. Istidraj. Makna Allah bala dia dengan nikmat tadi tu, supaya dia terus sesat. Supaya dia terus sesat dalam nikmat tadi. Na'udzubillah min zalik. Dia terus sesat dengan nikmat-nikmat tadi. Allah jamu dia, Allah bagi segala kehendak hawa nafsu dia, Allah puaskan dia. Kemudian Allah akan azabnya seazab azabnya, na'udzubillah min zalik. Tapi tuan empunya diri tadi merasakan dirinya dikasihi oleh Allah kerana apa yang dihajati diberi oleh Allah. Bahaya istidrak ni. Istidrak ni bahaya. Sebab tuan empunya diri itu tak sedar yang dia itu sedang dibenci oleh Allah, bukan dikasihi oleh Allah. Moga Allah jauhkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang kikir itu jauh ia daripada Allah Ta'ala, lagi jauh ia daripada manusia. Hati manusia pun jauh dengan dia. Manusia pun tak suka tengok dia. Manusia pun tak suka dengar nama dia. Lebih-lebih lagi orang fakir miskin, tak suka. Sebab dia ni jenis orang tak tahu nak menolong, padahal rezeki yang Allah bagi pada dia lebih daripada orang lain. Orang sakit hati, setiap kali nampak je kena sumpah. Nampak sekali dia lalu je orang bagi miskin, sumpah tu semua bagi tu kedekut tu. Kan doa-doa yang tak baik tu. Berbanding dengan pemurah tadi, lalu dia senang hati orang bagi miskin, subhanallah, ya Allah baiknya orang ni. Tu doa tu. Subhanallah. Daripada syurga lagi hampir ia daripada api neraka. Jauh daripada syurga tapi dekat dengan neraka Allah. Siapa tadi? Orang bakhil. Dan yang jahil, yang pemurah tu lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada yang mengerjakan ibadat yang kikir. Orang jahil, dia ada ilmu tapi tak banyak, tapi dia pemurah. Dia bukan alim ulama besar, dia belajar fardu ain dia, gitu-gitu je untuk amalan dia je. Dia bukan alim dah. Dia jahil. Dia tahulah makna sebersikit halal haram tu, dan dia tahulah benda-benda yang merosakkan amal, dia tahu untuk qadar diri dia. Tapi dia pemurah. Ada seorang lagi alim bakhil. Dia dibenci oleh Allah meskipun dia banyak ibadat. Allah lebih kasih orang yang tak berapa banyak ilmu dan amal tadi, yang bersifat pemurah itu lebih dikasihi oleh Allah lagi. Bayangkan pula kalau dia orang alim, pemurah pula, lebih-lebih lagi lah dikasihi oleh Allah. Lebih-lebih lagi lah dikasihi oleh Allah. Dahlah alim, ibadat banyak, pemurah pula, lagilah dikasihi oleh Allah. Orang jahil yang pemurah pun dikasihi oleh Allah juga. Tapi janganlah kita ni nak jadi pemurah haja tapi tak solat. Nanti segala pahala kebajikan tu kita tak dapat. Jangan kita jadi pemurah, pantang dengar orang susah kita pergi tolong. Pantang tengok dekat TikTok viral orang ni susah, pergi cari bantu, tapi tak mendirikan solat. Allah sayangnya lah, Allah ruginya lah. Kenapa rugi pula tu tolong orang tu? Pahala tu digantung oleh Allah kerana tidak menunaikan nampak tak tu? Inilah pengetahuan yang perlu kita yang perlu kita amat-amati di dalam ibadat ni. Nafsu mengatakan kamu dah bagus sebab kamu dah banyak tolong orang. Katanya nafsu kerana nak menipu kita, supaya kita jangan ada rasa berdosa, rasa bersalah, rasa takut dengan tidak menunaikan sembahyang tadi. Nafsu akan puji-puji kita, syaitan akan puji-puji kita, kata kau orang baik, kau orang bagus, semua orang susah kau pergi tolong, bagus dah. Rupa-rupanya nafsu tu nak melekakan dia daripada perbuatan maksiat dia, meninggalkan sembahyang. Kenapa tu? Sebab orang yang banyak melakukan amal ibadat ni, pemurahlah macam mana pun, kalau tak solat, dia tak akan dapat mengambil sebarang faedah daripada sifat pemurah dia tadi, kecuali dia bertaubat kepada Allah dan mendirikan sembahyang. Barulah Allah kembalikan pahala-pahala sedekah dia dan sebagainya.
Begitu. Itulah pentingnya ilmu. Orang kaya-kaya pun kena mengaji. Dia jutawan, dia bilioner, dia kena belajar agama. Bila dia ada ilmu agama, dia akan jadi beruntung, dia akan jadi beruntung dunia akhirat. Tapi kalau dia semata-mata kaya, banyak harta, tapi dia tak ada ilmu, dia tak tahu pantang-pantang larang dalam ibadat yang menjadikan asbab amalan dia itu tak diterima oleh Allah ataupun pahalanya dimusnahkan oleh Allah. Itulah ruginya orang tak ada ilmu ni. Rugi kan? Meskipun beramal, tapi nanti tak dapat ambil faedah daripada amalan dia. Tapi di mulut orang kata, oh dia tu bagus, dia tu baik, banyak tolong orang, hormat mak bapak dia. Oh, kalau dengan anak bini punyalah kasih sayang dia tu. Rupa-rupanya pada zahir sahaja. Di sisi Allah dia tak dapat apa. Kenapa? Ada pantang larang yang dia langgar dalam ibadah. Itu tak cerita pasal akidah sesat lagi tu. Itu tak cerita lagi. Itu tak korek lagi, itu tak tapis lagi tu. Amalan kita ni nanti akan ditapis oleh Allah. Bukan asalkan buat Allah terima masuk pahala, masuk syurga. Asalkan buat Allah terima bagi pahala masuk syurga. Bukan semudah yang kita sangkakan. Dia akan selidik, dia akan semak semua, akan diperiksa semua, akidahnya betul ataupun tidak, keikhlasan hatinya betul ataupun tidak, cara buatnya betul tidak mengikut syarat rukun. Kemudian bila dia dah buat, dia pandai tak jaga pahala tadi, ada tak dia meninggalkan pantang larang dalam ibadat yang menjadi asbab amalannya tadi binasa. Jadi nak beribadat ni, kita nak jadi baik sisi Allah ni, kena jauhkan pantang, kena berpantang. Samalah seperti kita sedang berusaha nak menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita. Bukan sekadar makan ubat, tetapi tidak meninggalkan pantang. Kita tak akan sembuh sampai bila-bila pun. Meskipun kita makan ubat pagi 3 biji, malam 10 biji. Pagi 3 biji, malam 10 biji. Pagi 3 biji, malam 10 biji. Di antara tu kita langgar pantang-pantang tadi. Taknya baik. Takkan jadi sembuh sampai bila-bila pun. Membazir je tu beli ubat. Taknya sembuh-sembuh sebab tak jaga Begitulah orang yang beribadat tadi. Begitulah orang yang beribadat tadi. Kalau tak jaga pantang-pantang ni, kita hanya berpenat-penat saja membuat amal, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa yang kita perolehi di sisi Allah. Sebab kita tak jauhkan diri daripada pantang tadi. Sedekah dah banyak, tolong orang dah banyak, sembahyang dah banyak. Pantang dia apa? Contohlah, contoh pantang dia apa? Mengumpat. Makna mengumpat tadi kita buat hari-hari. Ataupun kita masih buat lagi, makna kita tak berpantang lagi. Yang mana akhirnya pahala kebajikan yang kita buat tadi binasa, musnah, hilang. Besok buat kebajikan lagi, tolong lagi, mengumpat lagi, buat lagi, tolong sini, tolong sana, berdengki pula dalam hati, ada iri hati dengan kawan-kawan. Dalam hati selalu mendoa-doakan agar nikmat yang Allah beri kepada saudara mara kita ditarik oleh Allah. Tapi dia pemurah, dalam hatinya ada dengki, pun binasa amal ibadat. Nampak tak tu betapa pentingnya ilmu ni? Ilmu ni petunjuk daripada Allah. Allah nak tolong tunjukkan jalan kepada orang yang beribadat ni supaya dia selamat. Jangan salah jalan, jangan salah langkah, sebab nanti rugi, nanti menyesal. Sebab tu petunjuk Allah tu ada dalam ilmu, dalam majlis ilmu. Sebab tu mari belajar, mari mendengar, mari belajar. Kita yang beruntung, bukan orang lain. Allah akan gantikan dengan kebajikan yang lain. Allah pujuk. Bukan pada tujuan. Dah. Orang yang bertaubat Allah ganti dengan hasanat yang lain, kebaikan yang lain. Allah Maha Pemurah, Allah tak rugi. Allah tak rugi nak gantikan pahala-pahala kita yang rosak tu. Allah tak rugi sikit pun. Dia Maha luas rahmat dia. Allah nak kita jadi baik je. Allah nak kita jadi baik je. Allah nak kita kembali kepada dia je. Yang lain tu semua akan digantikan oleh Allah. Allah gantikan balik. Tu Allah nak tarik kita ni yang pendosa ni supaya bertaubatlah. Allah ampunkan dosa, Allah ganti dengan kebajikan yang lain pula. Jadi orang yang bertaubat ni beruntung. Orang yang taubat ni beruntung. Yang ruginya yang tak bertaubat, buat dosa tak nak taubat. Ini rugi. Orang yang buat dosa tapi bertaubat sungguh-sungguh ikut syarat rukun, tetap dia beruntung.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dan dikendaki dengan hampir daripada Allah ni tadi. Orang yang pemurah tadi hampir dengan Allah. Apa maksud hampir dengan Allah? Hampir daripada rahmatnya. Dia ni dekat dengan kasih sayang Allah. Siapa tadi? Pemurah yang ikhlas tadi. Ingat tu pemurah, yakni orang yang pemurah yang ikhlas nak mencari redha Allah. Bukan pemurah nak mencari redha makhluk. Tiu akhlak ni yang beruntungnya kita. Nafsu kata rugi. Kau payah-payah cari rezeki, kau nak tolong orang je. Asyik tolong orang je. Bodohlah kau. Katanya nafsu. Katanya setan. Lawan. Perang. Jangan ikutkan bisikan tu. Dia memang nak merugikan kita. Dia akan membisik-bisikkan kata rugi. Sebenarnya Allah Ta'ala kata tadi beruntung. Bahkan bakhil itulah yang merugikan. Dan dikendaki dengan hampir daripada Allah, hampir daripada rahmatnya dan pahalanya. Apa yang kita belanjakan tu, pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang pemurah ni jauh lebih bernilai lagi daripada harta benda yang dibelanjakan tadi. Pahala ni tak boleh nak nilai. Nak convert dengan duit dengan dolar, tak ada. Nak beli satu pahala dengan duit dolar ke? Tak boleh beli. Tak terbeli walaupun satu pahala daripada Allah. Tak boleh. Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia, kasih mereka itu akan dia. Manusia pun sayang dia. Bila manusia sayang, dah tentulah manusia itu akan mendoakan yang baik-baik. Ya Allah, kau panjangkanlah umur orang kaya tu. Dia selalu tolong kita orang ni, orang pakai miskin. Dia sangat baik hati. Panjangkanlah umurnya ya Allah. Luaskanlah lagi rezekinya ya Allah. Dapat pula yang mendoakan kita tu orang fakir miskin yang soleh pula dah. Didoakan kita, beruntunglah kita. Rezeki kita tak habis. Dapat doa baik-baik lagi. Allah sayang. Manusia sayang. Itu maksudnya. Dan dikendaki dengan hampir dengan syurga, diangkatkan hijab antaranya dan antara syurga itu. Maknanya di antara kita ni ada hijab, ada dinding-dinding, ada benteng-benteng. Makna nak masuk syurga ni bukan mudah terus macam tu. Ada halangan. Tapi asbab pemurah tadi, Allah mengangkat hijab. Makna tak ada pagar dah di antara dia dengan syurga tu, tak ada pagar dah. Tak ada yang melintangi dah, tak ada yang menghalang dah. Asbab sifat pemurah dia tadi. Dia dengan syurga tak ada hijab. Tak ada tirai yang memisahkan dia. Tak ada dinding yang memisahkan dia dengan syurga tu. Makna hampir sangat nak masuk dah. Tak ada pagar dah. Tak ada roblok dah. Pemurah tadi. Orang pemurah yang betul akidahnya. Kalau nak halusi lagi, dia pemurah lagi akidah dia betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia pemurah, dia mendirikan sembahyang, dia pemurah dan berpantang daripada maksiat tadi. Dan dikehendaki, kalau tak nanti kan kita tolong orang lain, kita duduk selesa dengan dosa-dosa kita. Aku ni orang pemurah, aku ni dah banyak tolong orang. Apalah sangat kalau aku mengumpat sesekali. Apalah sangat kalau aku berdengki sekali. Apalah sangat kalau aku tak solat. Ni dalam kampung ni semua orang pakai miskin, semua aku tanggung. Ya, iya betul. Tapi perbuatan tadi tu, mengumpat, berdengki, tak solat tu sebenarnya merugikan kamu. Sebenarnya kamu ni dah selayaknya mendapat pangkat darjat yang tinggi sisi Allah dengan kebaikan yang kamu buat. Tapi oleh kerana kamu tak berpantang tadi, habis kamu rugi juga. Dan dikendaki dengan jauh daripada Allah Ta'ala, jauh daripada rahmatnya, jauh daripada belas kasih sayang Allah, dan pahalanya, makna jauh daripada mendapat kebajikan daripada Allah. Dan dikendaki dengan jauh daripada manusia, benci mereka itu, makan dia. Manusia benci. Dengar nama dia, Haji Bakhil bin Lebay Kedekut tu. Cikgu apa nama dia tu, yang datang minta derma?
Cikgu Murni datang, bukan main banyak duit dia bagi. Anak yatim datang, RM1 dia bagi. Ke berapa ringgit? Dia kata budak kecil tak dia pegang duit. Haji Bakhil. Jadi dia pemurah tu, itu contoh tu sindiran tu cerita tu. Dia pemurah. Tapi ada matlamat dunia dia nak kahwin dengan Cikgu Murni. Itu yang bukan main dia pemurah lagi. Kalau Cikgu Murni datang, dia bagi sebanyak-banyak. Tapi kalau wakil cikgu lain datang, cikgu lain datang dapat sikit-sikit dia bagi. Tuah punya Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Jangan jadi macam Haji Bakhil bin Lebay Kedekut tu. Itu contoh tu. Ada mesej yang almarhum Piramli nak sampaikan tu. Yang faham-fahamlah, yang tak faham ketawa je dah tengok cerita-cerita dia kan. Tapi yang faham ada banyak pelajaran kat situ sebenarnya. Dan dikendaki dengan jauh daripada syurga, banyak hijab antaranya dengan antara syurga itu. Bila dah banyak halangan, senang tak nak masuk? Senang tak nak masuk? Bila dah banyak halangan, banyak binting, payah nak masuk. Yang seorang tadi tak ada halangan, mudah nak masuk syurga orang pemurah ni. Tapi syaratnya pemurah yang melengkapi syarat-syarat tadi tu. Dia sembahyang, akidahnya betul, hatinya bersih daripada penyakit-penyakit hati. Dan ketahui olehmu Kedekut bin Kupik. Mu ni kupik lama tak dengar perkataan tu. Kupik. Bahasa mana tu? Kelantan. Belah-belah Kelantan. Terengganu cakap apa? Kupik. Lebih kurang bunyi macam tu lah. Dia punya dengung idgham dia tu tak tahulah betul ke tidak. Tapi minta tu lah kupik. Mu ni kupik ada dulu tak ada dengar. Kupik apa benda kupik? Kedekut. Ingat kupik apa benda? Kupik. Terengganu. Terengganu. Baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir. Ni kita nak kenal. Bila nak merawat penyakit, kita mesti tahu punca dia. Begitulah juga dengan penyakit dunia, penyakit tubuh badan ni kalau kita pergi klinik ke hospital ke, doktor akan cek. Dia nak cari apa sebab dia. Sebab apa? Nak ubat, nak rawat penyakit ni, kena cari punca dia tu. Apa sebab pak cik ni sakit gini? Apa sebab pak cik ni sakit gini? Apa sebab orang ni sakit gini. Cari punca tu. Bila dapat buang punca tu, insya-Allah sembuhlah dia. Selagi tak dapat tak tahu punca, payah ni nak rawat ni, tak tahu punca ni. Masuk klinik swasta tak baik. Masuk klinik hospital swasta pun tak baik. Pergi hospital ni tak baik. Scan masuk dalam apa nama menatang tu? Terowong tu apa nama dia? MR. Bukan LRT, MRI. Masuk dalam tu. Masuk dalam tu pun tak dapat scan juga apa penyakit dia ni. Sebut duit tak tahu apa sakit orang tu ni. Duit tengok nazak dah. Masuk hospital sini scan, masuk hospital tak dia penyakit ni duit tak berhenti mulut ni sebut duit. Scan sini tak kena scan sini. Pergi jumpa orang-orang ruqyah pun tak tahu juga. Tu payah nak rawat tu. Sebab tak tahu punca kenapa dia jadi macam tu. Mulut tak berhenti sebut duit. Kalau dia sebut ya Allah, biarkanlah, tak apa, tu bukan sakit, tu elok tu. Tapi kalau duit, tu sakit tu sakit. Kena rawat, kena cari apa punca buat cik ni. Tu duit. Tu. Jadi bahawasanya asal makna punca bagi penyakit kikir itu, punca dia mesti, setiap benda mesti ada sebab. Kenapa dalam hati kita rasa takut ataupun rasa rugi nak bersedekah contohnya, ataupun nak jadi orang yang pemurah tadi,
Yang kita duk tahan-tahan harta, jangan bagi nanti rugi. Tak bagi itu lagi untung, tak bagi itu lagi kekal kaya dan sebagainya. Kenapa boleh timbul macam tu? Apa punca tu? Ni musannif nak bagi tahu kita. Bahawasanya asal bagi kikir itu ialah kasih akan harta. Dalam hati tu, makna harta tu dah duduk dalam hati. Atau nama kasih. Sifat kasih kan, kasih ni kan sifat hati. Kasih, cinta, seronok, asyik, tu sifat yang ada dalam hati. Maka bila hati kita ni dah jatuh cinta dengan harta tadi, dah berkasih-kasih dengan harta benda tadi, sehingga harta benda tu dah duduk dalam hati kita, itulah di antara asbab, punca kenapa boleh jadi bakhil. Adapun orang yang meletakkan harta benda kekayaan sekadar di tangan, insya-Allah dia boleh nak bersifat dengan pemurah. Tapi kalau harta benda dah duduk dalam hati, dia dah jadi penyakit. Dia akan timbulkan penyakit yang namanya bakhil di antaranya. Dan ia kelakuan yang dicela oleh Allah. Makna kasihkan harta ni, kasihkan harta, cintakan harta benda ni adalah suatu kelakuan yang dicela, yakni oleh Allah. Allah cela mana-mana orang yang menyimpan harta kekayaan dalam hati dia. Dia kasih dengan harta, dia cinta dengan harta, dia syok, dia asyik dengan harta dia. Allah benci. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya, dengan menahan daripada umpama sedekah. Ada pun orang yang apa tadi? Ada pun orang yang tak ada harta, orang yang tak ada harta, tidak nyata sifat bakhil dia. Kita tak boleh tengok sifat bakhil ni kepada orang yang tak ada harta. Jadi sifat bakhil ni akan zahir pada orang yang ada harta. Ada pun orang fakir miskin tak nyata yang dia itu bakhil. Faham tak? Tetapi meskipun begitu nyata ia sifat bakhil tadi dengan kasihnya orang miskin tadi akan harta. Berapa banyak orang yang pemurah tetapinya kasih ia akan harta, maka murahlah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Ni tadi ni. Ni yang kita sebut tadi tu. Dia sebenarnya dia orang yang kasih akan harta, cuma dia berlakon-lakon sebagai pemurah kerana nak puji. Dia sebenarnya orang yang kasih akan harta. Memang pada zahir nampak dia pemurah, tapi sebenarnya bukan pemurah yang dikasih oleh Allah Taala tadi. Dia bersifat pemurah tu kerana ada matlamat dunia dia. Nak berkempen ke contohnya, nak cari pengikut ke contohnya. Jadi dia taburkan duit. Tu ada matlamat dia supaya orang sayang dengan dia. Nampak tak? Supaya orang sayang dengan dia. Jadi dia bersifat pemurah tadi ada matlamat dia. Supaya orang cari dia, supaya orang ikut dia, supaya orang sokong dia. Itulah sebab dia jadi pemurah tadi. Nakkan sesuatu, bukan nak redha Allah. Nakkan sesuatu. Sebab kalau dia nak redha Allah, dia tak bermusim. Sentiasa pemurah. Dia bukan 5 tahun sekali dia pemurah. 5 tahun sekali datang sifat pemurah dia. Apa tu hilang. Lepas tu tunggu 5 tahun lagi, ramai jadi pemurah pula. Tak, dia sentiasa pemurah. Tak nanti bila-bila, dia memang pemurah. 5 tahun tak 5 tahun, dia tiap-tiap tahun dia memang pemurah punya orang. Tiap-tiap bulan dia orang yang pemurah. Dia bukan 5 tahun sekali pemurah. Faham ke tak faham? Itu baru betul pemurah. Tengok Nabi SAW dan sahabat, adakah sifat pemurah Nabi dan sahabat tu bermusim? Dia sentiasa tolong orang, sentiasa bantu orang. Bukan ada waktu tu okey sekarang ni musim, sekarang ni kita kena cari mana orang susah. Lepas tu besok dia masih lagi kaya, dia masih lagi berharta, tapi tak tolong. Sebab apa? Belum musim lagi. Jangan tunggu musim. Jangan. Tak nak masuk dalam ni, tak nak masuk ni. Jangan, wahai orang yang banyak harta, wahai orang-orang yang pemurah, jangan masuk dalam kategori pemurah yang ni. Dia menjadi pemurah tadi kerana nakkan apa tadi? Nak apa tadi? Puji oleh manusia.
Berapa banyak orang yang pemurah tapi kasih akan harta, buktinya mana? Dia jadi pemurah bagi harta supaya dipuji-puji oleh orang. Dia nak dengar tu orang kata dia bagus, dia nak dengar. Itu namanya penyakit sum'ah. Sum'ah. Suka dengar puji-pujian orang pada diri dia. Tak kisahlah. Suka dengar orang puji dia rajin sembahyang, suka dengar orang puji dia rajin puasa, suka dengar orang puji dia kata dia orang alim. Dia suka dengar tu, na'udzubillah. Tu namanya penyakit sum'ah namanya. Menghapuskan ibadat juga tu. Na'udzubillah. Penyakit sum'ah. Maka murah ia dengan memberikan harta supaya dipujiakan dia dengan pemurah, dan yang demikian itu dicela juga. Yang ni Allah cela juga orang yang macam tu. Meskipun dia pemurah tapi dia tetap dicela juga oleh Allah kerana dia pemurah, bukan kerana nak mendapat redha Allah tapi nak mendapatkan redha manusia. Dan yang demikian itu dicela pada syarak, makna pada agama, pada undang-undang Allah dia dicela juga kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia seseorang hamba daripada zikrullah, daripada mengingati Allah. Kerana sifat kasih akan harta tadi tu menjadi asbab seseorang itu melupakan Allah. Apa maksud zikrullah? Hatinya mengingat Allah, mulutnya banyak menyebut nama Allah, dan tubuh badannya mentaati perintah Allah. Itu maksud zikrullah. Bukan semata-mata lidah menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang Allah wajibkan tak buat, yang Allah haramkan kita langgar. Cuma mulut je duk sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi semayangnya tidak, puasanya tidak, tutup auratnya tidak. Jadi tak sempurna lah. Tak sempurna termasuk dalam golongan zikrullah, orang yang mengingati Allah. Orang yang mengingat, apa tanda dia ingat kepada Allah? Dia buat apa yang Allah suruh. Apa tanda dia ingat kepada Allah? Dia tinggalkan yang Allah lah. Itu zikrullah kata. Ni sahabat-sahabat ni hadir di majlis ilmu. Ni dalil, ini bukti yang menunjukkan antum semua ni mengingati Allah lah ni. Nampak tak ada? Cuma diterjemahkan dengan perbuatan, menuntut ilmu. Ni kawan-kawan kita yang ada dalam live ni. Nampak tak? Inilah tanda-tanda kalian sedang apa? Mengingati Allah. Kalian suka dengar majlis ilmu. Kenapa? Kerana Allah suruh. Kerana Allah suruh, kerana Allah perintahkan, bahkan wajib bagi diri kita. Itulah tanda-tanda dia mengingati Allah, meskipun lidahnya tak menyebut ya Allah, ya Allah. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan daripada zikrullah. Jadi lalai, maknanya lupa. Tinggalkan Allah. Sibuk berbimbang dengan harta benda dan kekayaan dia. Dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Menjadi asbab hatinya menghadap kepada dunia sepenuh-penuhnya. Hatinya tak menghadap kepada akhirat langsung. Hatinya tak menghadap kepada akhirat langsung. Hatinya menghadap pada dunia. Wahai orang yang berharta, wahai orang yang suka bersedekah, hati-hatilah. Mesti kena ada ilmu. Kalau tak nanti kalian rugi. Kalian hanya mendapat pujian manusia saja, tapi di hari kiamat kalian tak ada bahagian. Sebab Allah bagi dah apa yang kalian mau. Kalian menjadi pemurah sebab nak ramai pengikut. Kalian menjadi pemurah sebab nak orang kenal. Allah dah bagi atas dunia dulu. Allah dah bagi ramai pengikut, ramai orang sayang, ramai orang suka, ramai orang puji. Dah Allah dah bagi. Sebab itu tujuan kamu jadi pemurah. Maka Allah dah bagi. Akhirat nak minta apa lagi? Tak ada dah, habis. Habis dah, Allah dah bagi dah kan. Kita pemurah sebab nak orang sayang kita. Nak orang balas kebaikan kita dengan kebaikan. Sebab itu tadi, jangan buat ibadat kerana nakkan balasan baik daripada manusia. Jangan. Sebab itu di antara punca kita akan berhenti daripada meneruskan membuat kebaikan. Apabila kebaikan kita tidak dihargai, apabila sifat pemurah kita disalah ertikan, apabila sifat pemurah kita dibalas dengan celaan, cercaan, kita akan berhenti daripada menjadi orang yang
Pemurah. Sebab niat kita menjadi pemurah tadi agar sentiasa diredha oleh orang lain, agar dibalas dengan kebaikan, agar dibalas dengan puji-pujian. Tiba-tiba tak dapat apa yang kita nak tu, maka kita pun pencenlah daripada jadi pemurah. Dah pemurah tak viral pun aku ni. Tak viral pun. Sebab dia niat pemurah nak viral. Tiba-tiba dia pemurah, banyak orang tolong, tapi bila sebut nama dia, orang tak kenal siapa tu. Jadi dia kata, orang tak kenal lagi ke? Aku banyak orang tolong dah. Banjir situ aku pergi, banjir sana aku pergi, tolong sini, bagi duit lagi ni. Tak ada orang cerita pun. Bahkan baru-baru ni pergi kedai kopi, buat-buat tanya. Padahal dia tu tuan punya badan. Tapi kenal tak dengar orang ni, disebutlah nama dia. Orang kata, siapa tu? Dak mana? Tak pernah dengar pun. Kata orang tak kenal ke? Nampak tak? Orang tak kenal. Lalu dia pun berhentilah. Malas dah. Sebab tak dapat apa yang dia mahu. Berhentilah dia daripada membuat amal tadi. Ini bahaya kalau beribadat bukan kerana Allah. Dia akan berhenti. Sampai satu masa dia akan berhenti. Tapi kalau orang tu ikhlas, dia tak peduli kebaikan dia dibalas dengan baik, ataupun kebaikan dia dibalas dengan celaan, makian, apa pun tak dibalas, tak dikenang, dia tetap buat baik juga. Itu yang kita nak jadi orang macam tu. Bukan kerana orang. Cakap senang. Cakap senang lah, bukan kerana orang. Kita buat kebaikan, orang balas dengan kejahatan, dah kita pun kecewa. Kau tak hargai dah. Apa tu? Berhentilah. Rupanya nak dihargai oleh makhluk, rupanya yang jadi baik sangat tu. Bukan kerana Allah. Sebab tu kita ni kena cintakan Allah Rasul lebih daripada yang lain-lain. Tapi kalau kita cintakan yang lain tu lebih daripada Allah, dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Ibadatnya akan terhenti, akan terpulang kepada makhluk tadi. Kalau makhluk balas baik, dia akan beribadat. Kalau makhluk balas dengan tak baik, dia akan berhenti daripada ibadat. Tapi kalau kasih dia kepada Allah, dia tak peduli makhluk balas baik, makhluk tak balas baik, makhluk tipu dia, dia terus buat baik kerana dia buat kerana Allah dan mengharapkan redha dan balasan daripada Allah. Tu semua kita kena baiki hati kita ni. Hati kita ni banyak penyakit. Sebab tu kena baiki hati kita. Beribadat dah, tapi hati kita belum sembuh lagi. Tu nak kena bersihkan hati kita, ubati hati kita. Dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia. Maknanya menambahkan lagi kegilaan dia, menambahkan lagi kegilaan dia terhadap dunia tadi. Makin kuat rasa cinta dia, rasa kasih dia, rasa sayang dia dengan dunia, makin dahsyat cinta dia terhadap dunia tu. Sehingga mana? Hingga berat atasnya oleh mati. Takut nak mati, risau nak mati. Sebab apa? Dia tahu yang dia akan meninggalkan dunia, harta benda, kekayaan, pangkat, jawatan dia tadi. Nampak tak? Sebab dia dah gila sangat dengan dunia tadi. Dalam hati ni dah penuh kecintaan dia dengan dunia tadi. Bukan cinta main-main, cinta sungguh-sungguh. Jatuh cinta dahsyat dah dengan yang nama dunia ni. Jadi orang yang macam ni, bila sebut pasal mati, dia jadi takut. Bukan takut takut harta dia tadi diambil oleh orang lain, lepas ke tangan orang lain. Sebab dia sayang harta dia tadi tu. Dia sayang yang melampau-lampau. Sampai dah terbaring ngak pun sebut harta lagi. Sebab ni tadi dia sayang nak tinggal, susah nak lepaskan kan? Kan bila benda tu makin kita sayang kan, makin susah kita nak lepaskan. Dia jadi berat nak tinggalkan, berat. Maka begitulah juga dengan dunia tadi. Kalau seorang tu dah kasih akan dunia, makin meningkatkan lagi kegilaannya, makin dahsyat lagi, dan lebih berat atasnya oleh mati. Berat atasnya oleh hati yang padanya menyumpai Allah. Apa maksud menyumpai Allah ni? Mati ya. Makin azab, makin azab dia nak mati itu, makin susah nak mati. Telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.
Hei mana-mana orang, wahai mana-mana mereka yang beriman, wahai orang yang percayakan Allah, yang beriman, yang yakin dengan Allah, dengan Rasul hari kiamat dan sebagainya. Jangan melalaikan akan kamu, jangan melekakan akan kamu oleh harta, segala harta kamu. Makna jangan disebabkan harta benda pangkat jawatan kamu tadi itu kamu melupakan Allah, melupakan akhirat, melupakan ibadat. Jangan, kata Allah. Kalau seseorang tu dia cari pangkat, cari jawatan, cari harta benda, tapi dalam masa yang sama dia tak melupakan Allah, tak apalah. Dia tak melampau batas. Nampak tak? Yang Allah benci ni dikarenakan dunia, dikarenakan pangkat, dikarenakan jawatan, dia melampau batas. Ini yang Allah benci. Lampau batas apa makna? Melanggar perintah Allah. Allah suruh solat tak nak solat. Allah suruh menuntut ilmu tak mau. Lepas tu buat benda haram pula. Ini maknanya melampau lah tu, dah melampau batasan lah tu. Allah Ta'ala nak kaya lah, nak cari harta carilah, nak berpangkat buatlah, ikutlah, selagi tak melampaui batas tak ada masalah. Yang takut ni sampai melampau batas tu kerana nanti di situ ada musibah, ada celaka bagi diri kita. Jadi Islam ni melarang jangan kasihkan kekayaan, jangan kasihkan dunia itu. Bukan maksudnya orang yang banyak harta benda, yang tinggi jawatan atas dunia ni Allah benci, bukan. Di situ larangan untuk mengingatkan, larangan nak memberi amaran. Maknanya hati-hati, jangan main dekat sini. Ada buaya kat situ, kan dia tergekam ke tak? Hati-hati, waspada, sebab bahaya. Orang yang duduk dalam kekayaan, dalam kemewahan dia, di dalam bahaya. Apa bahaya dia tadi? Jadi lupa dengan Allah, jadi sombong dengan Allah. Betul? Itulah yang Islam ingatkan tu. Sebab tu kasihkan kemegahan, kasihkan kekayaan, pangkat jawatan ni sifat yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Boleh menarik seseorang itu kepada kemaksiatan. Boleh menarik seorang itu kepada kemaksiatan. Berapa banyak orang yang dulunya miskin, bila kaya jadi sombong, buang mak bapak, tak kenal adik-beradik. Tu kan dah mula datang tu. Bukankah tu penyakit tu? Dulu elok je, kenal adik-beradik, selalu ziarah adik-beradik, selalu tanya khabar adik-beradik, hormat mak ayah. Bila Allah bagi apa yang dia nak jadi, pangkat jawatan, dah mula dah jadi sombong, jadi takabur, menghina adik-beradik, mencela. Bukankah itu sifat yang dibenci Allah? Sebab apa dia jadi macam tu? Kekayaan yang ada pada diri dia tadi. Sebab itulah. Faham tapi kalau tuan-tuan perempuan kaya serta jadi macam sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, takut kepada Allah, malu kepada Allah, tetap pemurah, tak mencela, tak menghina orang fakir miskin. Silakan, sila terbaik. Terbaiklah kalau boleh macam tu. Takut hanyut tadi tu, hanyut dengan sebab pangkat jawatan, harta benda dunia yang melampau-lampau Allah bagi tadi, jadi hanyut. Kita lupa dah. Macam si tanggang tu. Itu si tanggang. Itulah contoh dia. Ulama tu sebut tu betul, percaya je lah. Jangan kita buat sombong. Jangan kata jangan tak betul dah. Banyak bukti dah. Allah, bahaya. Jadi amaran di situ bukan maksud haram. Amaran di situ dengan mana nak memberi peringatan. Sebab bahaya. Salah-salah langkah dibenci oleh Allah. Salah-salah langkah, asbab kekayaan itu nanti dihumban oleh Allah dalam neraka. Dulu waktu dia hidup sederhana selalu sedekah orang, walaupun tak banyak. Waktu dia sederhana dulu selalu sedekah orang, walaupun tak banyak, RM2, 50 sen. Maknanya tapi dia suka bersedekah. Tapi bila kaya makin sayang kepada harta, kalau nak masuk RM1 pun dia akan mikir, RM1 dah kurang. Duit aku ada 5 juta tadi, boleh terbagi pula RM1. Aduh. Makin banyak dia rasa makin sayang. Makin banyak makin sayang. Dia kata, RM1 tadi macam mana boleh bagi kat budak duduk depan bank tu? Macam mana boleh terhulu RM1 tadi? Mikir, sampai peringkat tu. Dulu waktu dia sederhana, dia tak peduli, dia bagi.
Waktu dia jadi berkira dah, dia dah berkira. Ada jadi macam tu. La ilaha illallah. Ada orang tu pencen 2 3 4 ribu. Tapi dia carry nak belanja anak bini berkira. Tengok. Takut jadi miskin. Padahal pada hukum adatnya setiap bulan akan masuk dalam bank dia tu 4-5 ribu tu akan masuk pada hukum adatnya. Tapi ni oleh kata sikap tadi tu. Kasihkan tadi, na'udzubillah, ya, astagfirullahalazim. Takut jadi makin bakhil pula dah. Jangan macam tu. Berkira. Ayam goreng telur je lah. Tak padan dengan dia tu. Tak padan dengan dia tu nak sikap macam tu. Kalau orang pakai miskin sederhana, padanlah. Ini dah rezeki melimpah ruah, masih berkira-kira dengan anak bini lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta jauh. Amin. Jadi orang pemurah. Kita belanja anak bini tu sedekah kita tu, pahala tu, ibadat tu. Perbelanjaan yang kita belanjakan dalam rumah tangga itu ibadat. Beli barang dapur RM300, RM400 sebulan, ibadat tu. Semuanya ditulis kebajikan tu. Ibadat. Jadi perlu tak, sepatutnya kita boleh ke nak merungut dalam ibadat? Kalau kita solat, boleh tak nak merungut solat? Baca Quran, merungut, boleh? Dah bagi nafkah anak bini, ibadat dah? Boleh tak nak merungut? Tak boleh lah, sebab sama-sama ibadat. Ibadat kan? Menafkahi anak bini itu kan keibadat. Perlu ke kita nak merungut? Sembahyang pun ibadat, puasa pun ibadat, baca Quran pun ibadat, menafkahi anak bini juga ibadat. Tak perlulah nak merungut dalam apa jua jenis ibadat. Ni dalam ni memanglah jahat ni, nafsu setan ni. Dihasut kita. Jangan kita faham ibadat tu makna semayang je. Menafkahi anak bini tu ibadat lah tu. Jadi tak perlu kita nak merungut-rungut. Fikir ini ibadat aku. Ini sedekah aku. Tetap ditulis kebajikan yang banyak oleh Allah. Jangan jadi bakhil. Tapi tengoklah juga janganlah enjoy tiap bulan. Kadang-kadang jangan kadang-kadang boleh lah. Ni tiap-tiap malam nak pergi restoran-restoran mahal-mahal mati. Ada kadang-kadang bawa. Tak apalah. Ini ada jadual tetap tiap minggu. Minggu ni restoran sini. Minggu depan restoran sana. Minggu itulah restoran situ pula. Itu tak boleh sesekali tak ada masalah. Tapi kalau dah jadi beradat, dah jadi itu masalah, itu masalah. Baik, okey, mana nak cari penutup. Jadi jangan berkira lah. Tengoklah kuasa. Time luas, buat cari luas. Time tak ada, buat cari tak ada. Bini pun kena faham lah. Suami kita tu bukan selalu ada duit. Bukan ada mesin job duit dalam bilik dia tu. Kalau suami kita ada mesin job duit tu, kau minta lah berapa banyak pun. Berapa? Nak Isteri kerja tu duit isteri, bukan duit kita. Isteri kerja tu duit dia. Itu hak dia. Suami tetap kena bagi nafkah macam biasa. Meskipun isteri dia manager. Pangkat tinggi apa? CEO apa nama tu? C apa? CEO. Meskipun bini dia CEO, dia wajib memberi nafkah pada isteri dia. Sebab itu milik isteri dia. Nampak tak? Kecuali dia kecuali. Awak tak payahlah bagi saya nafkah. Duit saya tak nak. Awak bimbing saya, bantu saya, jaga saya, bagi kasih sayang pada saya. Saya redha, saya halalkan. Saya takkan tuntut. Tak apa, lepaslah tanggungjawab dia. Macam tu. Mujulah kalau dapat macam tu. Mujulah kalau dapat macam tu. Muju. Dia kata tak apa. Saya tak nak susahkan awak. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya rezeki luas. Awak tak apa, awak kerja macam biasa. Saya tak nak
duit awak saya tak mau. Saya nak bantu awak pula. Asalkan awak boleh tunaikan tanggungjawab awak sebagai imam. Sebagai imam, walaupun tiap-tiap kali waktu solat saya yang jadi imam. Bini dia jadi imam, dia jadi makmum. Parah sungguh. Boleh seandainya isterinya redha, tak ada masalah. Tapi kalau seandainya isterinya tak redha, wajib suami bagi nafkah macam biasa. Dia tak boleh nak curi duit bini dia. Tapi satu lagi, meskipun isteri tadi memiliki pendapatan sendiri, ada kala wajib juga diminta izin pada suami untuk belanja. Nampak tak? Takut apa? Takut isteri ni membelanjakan duit bini dia tadi kepada benda yang tak diredha oleh Allah ataupun membazir. Jangan awak apa? Ini duit saya lah. Apa awak nak kontrol pula? Dahlah awak tak bagi saya. Dahlah saya redha. Saya nak pergi melancong apa benda duit saya itu suka hati saya. Tak boleh macam tu. Dia tetap suami walaupun gajinya RM15 sehari. Kita tetap hormat dia sebagai suami. Jangan sebab kita CEO, kita buat suami kita macam tu. Jangan. Hati-hati. Banyak yang kadang-kadang bahaya, kadang-kadang yang tak ada pangkat pun, suri rumah biasa pun dah macam-macam dengan tu lelaki ni. Ini kan kalau dah berpangkat jawatan, lagi bahaya maksudnya. Kadang-kadang jadi asbab dia bermudah-mudah nak merendah-rendahkan suami. Jadi hati-hatilah, jaga. Maknanya selagi tak lepas batasan, silakan. Jangan disebabkan benda-benda macam tu kita jadi ego dengan suami, mandang rendah, mandang lekeh, mandang tak penting. Laki aku tu kalau dia mati pun aku tak kisahlah. Selama ni aku yang tolong dia pun. Na'udzubillah, habis pahala amal ibadat tu. Habis pahala amal ibadat isteri yang berkata pada suami begitu. Dia tu kalau tak ada, aku tak kisah, dia tu tak peduli. Dia ada ke tak ada macam sama je dia tu. Na'udzubillah min zalik.